Kemudian dalam pembesar yang 4 tadi, bendahara, temenggung, laksmana, penghulu bendahari. Walaupun sama-sama pembesar 4, tapi hijab bendahara tu dia nipis lagi. Sebab bendahara ni dia selalu dengan sultan. Apa-apa rahsia pun dia sembang dengan sultan. Yang 3 orang lagi walaupun pembesar 4 juga, tak macam bendahara. Bendahara ni dia nasihat sultan. Kalau sultan cakap pun dia ada ampun tuanku. Dia boleh bantah lagi. Boleh bangkang, boleh bagi nasihat, jangan buat begini, begini, begini. Tapi yang pembesar 4 tadi tak boleh bantah langsung lah. Jadi hijab bendahara berbeza dengan hijab yang 3 orang tadi. Bendahara tu walaupun masih ada hijab, dia tak boleh pergi ketuk sembarangan raja, tapi dekat lah. Dah dekat. Banding pula dengan permaisuri. Permaisuri ni paling hampir dengan raja. Dia boleh bergurau senda, boleh melawak, silap-silap dia boleh tarik telinga raja sebab isteri ya. Banding dengan bendahara tadi. Hijab permaisuri dengan hijab bendahara. Permaisuri ni walaupun orang kata jawatan tak tinggi lah, permaisuri bukan bendahara, tapi dia paling rapat dengan sultan. Maksud dia ada hijab. Dia tak boleh sembarangan juga dengan suami dia. Dia kena sebut tuanku juga, walaupun kadang-kadang panggil ke kanda. Tapi hijab dia tu dah nipis. Jadi berbeza kedudukan. Permaisuri tadi dengan orang yang duduk di kampung berbeza. Hijab dia lain. Hijab orang di kampung dengan sultan tu tebal. Kata 70,000 hijab contohlah. Kemudian orang yang duduk dalam kota ada hijab juga, tapi hijab dia nipis sikit. Orang yang duduk dalam istana ada hijab juga dengan sultan, tapi nipis lagi. Orang yang pegang jawatan pembesar ada hijab, ada kekangan dengan sultan, tapi lagi nipis. Bendahara ada hijab dengan sultan, tapi paling nipis. Permaisuri lagi nipis, dia paling rapat dengan sultan. Jadi kita nak contohkan di sini macam nabi-nabi, rasul-rasul, macam permaisuri tadi ya. Kita kata kekasih Allah. Mereka ni buat kerja berat ke, tak buat kerja berat ke, kedudukan ni macam permaisuri tadi, paling rapat. Bila dalam syurga nanti mereka dapat syurga tertinggi. Walaupun dia tu banyak jasa ke, tak banyak jasa ke. Sebab nabi-nabi ni bukan semestinya rasul. Kadang-kadang dia dapat tu untuk dia sendiri saja. Kadang-kadang dapat untuk keluarga dia saja. Dia tak sebar kepada masyarakat. Sungguh pun kerja dia tu sikit, tapi dia duduk syurga tertinggi. Nabi-nabi berbeza dengan pahlawan. Pahlawan tadi dengan berperang, dengan jihad ni apa semua, bermandi darah, mati syahid apa semua, dia tak boleh lawan Nabi juga. Walaupun jasa banyak, kerja banyak, dia tahap pahlawan. Tak boleh nak melawak dengan sultan, tak boleh. Tapi isteri tadi boleh melawak dengan sultan. Menunjukkan rapat. Inilah. Jadi kedudukan kita di dunia ni, kita duduk di hijab yang keberapa, dalam syurga esok, situ tempatnya. Dia kaitan dia tu. Kalau di dunia ni sebagai contoh lah, kita tak tahu hijab ni macam mana. Katakanlah kita duduk di hijab yang ke-1000, mungkin kita dapat syurga nombor 2. Dalam syurga tu pula ada pula nikmat-nikmat dia. Ada orang pula dia duduk sekarang di dunia ni hijab yang ke-3500, mungkin dia duduk syurga paling rendah. Di dunia ni orang tu duduk hijab yang ke-60,000, mungkin dia duduk dalam neraka. Kan neraka pun bertingkat-tingkat. Siapa di dunia ni dia hijab dia tu paling tebal, dia duduk neraka paling dalam, gelap, tak ada cahaya langsung. Nanti kita masuk itu. Kita mungkin tak sampai lagi, sekejap lagi masuk. Jadi yang untungnya, orang yang dekat dengan sultan, yang hijab dia nipis, dia boleh sembang selalu dengan sultan, boleh bergurau senda, boleh dapat kurniaan sultan, boleh tengok sultan selalu. Kalau makan pun sedap-sedap, apa sultan makan yang itulah dia makan. Tapi kalau kita duduk di kampung dalam hutan tu, apa sultan makan kita tak boleh makan. Sultan keluar setahun sekali baling duit kepada rakyat, kita duduk dalam hutan tu, kita tak dapat. Jadi siapa yang paling rapat dengan Tuhan, lagi banyak nikmat dia dapat. Siapa paling rapat dengan sultan, lagi rapat dia dengan sultan, lagi banyak nikmat dia dapat. Macam bendahara dengan permaisuri tadi lah. Antara bendahara dengan permaisuri, rapat lagi permaisuri. Boleh melawak, ketuk kepala, tarik telinga semua. Bendahara tak boleh. Jadi raja ni dia bagi dengan intan, dengan berlian, dengan perhiasan semua. Dekat bendahara sesekali je. Kalau bendahara ni gaji dia bagi. Tapi kalau bendahara berjaya mengalahkan pasukan Siam ke, musuh-musuh dari luar ke, Majapahit ke, Siak mana-mana lah, barulah dia hadiahkan persalinan. Sesekali dapat yang jenis mahal-mahal punya.
Yang pengawal-pengawal lah, hulu balang bawah dapat juga, tapi hak biasa lah. Tapi nak cerita antara bendahara dengan permaisuri tadi, rapat permaisuri lagi. Sebab raja dia boleh tidur sekali dengan permaisuri, bendahara rapat-rapat pun tak boleh tidur sekali. Jadi beza. Jadi nak cerita di sini, kalau siapa yang hijab dia paling nipis, paling dekat dengan Tuhan, nikmat paling banyak dia dapat. Kalau hijab tu tebal lagi, dia dapat nikmat juga, tapi kurang daripada orang tu tadi. Ni nak kiaskan kepada syurga. Orang yang mana duduk makam di dunia ni, makam yang mana dia dapat syurga lain, syurga tinggi. Kalau di dunia ni pun dia bawah sikit, dia dapat syurga juga, tapi syurga pertengahan. Kalau paling kurang yang asas-asas saja, dapat syurga juga, tapi syurga rendah. Tapi syurga ni mana ada rendah, semua tinggi. Cuma nak banding antara syurga ni. Sebab itu di dunia ni kita kena usahakan makam kita ni. Daripada tabir tu kita kena buka satu setakat mana kita mampu pergi lah. Kalau kita dapat duduk tabir yang ke 2000 lah, tapi kita usahalah bagi dapat yang 1999. Contohnya macam tu lah. Jangan kita buat tak tahu langsung. Sebab apa? Ada orang kita tengok dia ada usaha yang fardu kifayah. Hak yang kedudukan dia dengan Tuhan ni dia tak peduli sangat. Dia tumpu yang kifayah, yang fardu ain ni lagi penting. Tapi dua-dua kena usaha, dia tak boleh tinggal. Kalau dia nak kata aku nak tumpu fardu ain sajalah, muka syafah muamalah, yang ni jelah jalan ke akhirat ni, nak bertingkat makam ni, dia tak boleh juga. Dia mesti kena ada buat kerja. Tapi rata-rata orang dia tumpu hak tu. Dia mungkin jihad politik, jihad darah, jihad ekonomi, jihad kemasyarakatan, macam-macam jihad, dia usaha. Muka syafah muamalah dia kurang ambil tahu. Mungkin dia masuk syurga, tapi tak dapatlah syurga hak tinggi. Contoh macam ni, orang kerja guru lah, dia baru masuk kerja cikgu, lulusan siswaza, dapatlah gaji 2,500 contoh. Masuk tu dia buat kerja bukan main hebat. Orang lain balik pukul 2, dia balik sampai pukul 5. Punya usaha ni, tapi gaji 2,500 ni. Dapat gaji, maksudnya dapat masuk syurga, tapi kedudukan kamu di situ 2,500. Berbeza dengan pengetua. Pengetua tadi katalah datang pukul 7, balik pukul 2. Dia usaha yang asas. Dia tak usaha lebih. Gaji dia tetap 10,000 juga. Tu beza kedudukan, beza makam tu. Yang kita kata aku ni banyak buat jasa ni, berjuang sana, berjuang sini, dah tentu di syurga esok dapat tempat yang tinggi. Tengok yang duduk biasa-biasa aja, dapat lebih tinggi. Kita dia ni tak berjuang sangat pun. Memang dia tak berjuang sangat pun, tapi makam dia berbeza dengan kamu. Dia duduk tabir mana, kamu duduk tabir mana. Dia tak buat kerja sangat pun, dia gaji pengetua 10,000. Yang kamu usaha berempas pulang pagi, petang, siang, malam, kamu baru masuk. Kamu makam guru baru, dia pengetua. Kamu usaha macam mana pun gaji 2,500. Jadi perbezaan dia tu kita nak tunjuk. Dia pengajaran ya, usaha kemasyarakatan, usaha ekonomi, usaha jihad, berjuang agama, semua ni lah memang kena buat. Tapi dalam masa yang sama, yang fardu ain, yang nak bertingkat kedudukan kita ni, kena usaha juga. Adakah kedudukan kita di dunia ni, makam-makam tu tadi, duduk tabir yang berapa, penentu muktamad kepada kedudukan kita di akhirat nanti? Aku di dunia ni rasa-rasa makam yang ke 900 ni, maksud dia akan dapat syurga Firdaus ni. Adakah itu penentunya? Ada. Dari segi hakikatnya, Allah yang bebas menentukan segala-galanya. Kita rapat macam mana pun dengan Tuhan, kalau dia letak kita syurga paling bawah, ikut dia. Macam cerita apa, Barsisa ke siapa ni, usaha ahli makrifat apa semua hebat lah, last nak mati tu kalah dengan syaitan, terpedaya, mati dalam kekafiran lah, sebab dia mengganggu kepada syaitan tu. Dapat bawah lah, silap neraka lah kan. Kalau dah bukan Islam tu neraka lah, tapi kita tak tahu lah Barsisa ni kesudahan dia macam mana. Jadi yang walaupun kita usaha kedudukan kita ni duk penaik dari segi kerohanian, dari segi sufi, dari segi tasawufnya kedudukan kita ni, tapi yang tu bukan penentu. Dari segi hakikatnya Allah yang tentukan kita esok di akhirat duduk di mana. Tapi dari segi syariatnya, kita mesti berusaha untuk mendapatkan makam yang terbaik.
yang kita boleh dapat di dunia ni. Usaha kena usaha juga. Kena usaha juga naik. Aku nak selak satu-satu tabir. Hijab ni nak naik juga. Dapat naik satu tabir pun jadilah. Usaha juga. Tapi kita faham dari segi hakikatnya kedudukan kita di akhirat Allah yang tentukan. Tapi kita kena usaha. Barulah sesuai dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah.